Masyarakat tradisi merupakan kelompok manusia yang hidup dalam nilai-nilai lama dan mengamalkan budaya dan adat bersan setempat sejak turun-temurun. Sebelum kedatangan British, masyarakat Melayu tradisional mengamalkan sistem ekonomi sara diri yang merupakan kegiatan utama bagi masyarakat ketika itu. Hasilnya adalah untuk menampung diri dan keluarga sahaja. Antara kegiatan ekonomi sara diri ialah pertanian. Kebanyakan masyarakat melibatkan diri dalam kegiatan pertanian seperti penanaman padi yang terkenal di Kedah, Perlis, Pahang dan Kelantan. Tanaman lain seperti tebu, ubi geledek, lada hitam, pisang, kopi, sago dan sebagainya. Kegiatan ekonomi yang seterusnya adalah memungut hasil hutan secara semula jadi. Contoh hasil hutan ialah nipah, rotan, damar, kayu dan sebagainya. Kegiatan ekonomi yang lain ialah memburu binatang. Masyarakat Melayu tradisional akan mencari dan menangkap binatang untuk dijadikan sebagai makanan mereka. Contoh binatang yang diburu ialah rusa, burung, ayam hitam dan binatang yang lain. Tambahan pula, masyarakat Melayu tradisional menjalankan aktiviti perikanan dengan penangkapan ikan di tepi laut, tasik, kolam dan sawah. Antara peralatan yang digunakan ialah jala, bubur, duka, kai, uka dan sebagainya. Lebihan tangkapan akan menjadi belacan, ikan kering dan kelopok. Di samping itu ialah sistem barter. Sistem barter merupakan sistem pertukaran barang tanpa menggunakan mata wang. Manusia menggunakan hasil atau barang lebihan sendiri untuk bertukar dengan pihak lain supaya mendapat barangan yang diperlukan. Barangan yang ditukarkan meliputi semua sumber seperti makanan, kain, beras dan sebagainya. Antara kelebihan sistem barter ialah manusia mengenali antara satu sama lain dan mengamalkan sikap tolong-menolong dan toleransi sesama manusia. Walau bagaimanapun, sistem barter mempunyai kelemahannya. Antaranya ialah masalah kemahuan serentak. Kedua-dua manusia yang bertukar barang perlu mempunyai kemahuan serentak. Yang kedua, sukar membahagikan barang. Sebagai contoh, lembu dan kambing tidak dapat dibahagikan kepada unit kecil kerana akan menyebabkan mereka mati atau rosak. Yang terakhir, sukar menentukan nilai barangan. Pelombongan secara kecil-kecilan juga merupakan kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional. Pelombongan dijalankan oleh orang-orang Melayu dan merupakan puncak pendapatan utama pembesar Melayu. Pembesar Melayu yang memiliki kawasan pelombongan biji timah ialah Long Jafar, Gan Irahi dan Raja Jumaat. Selain pelombongan biji timah, juga mempunyai pelombongan yang lain seperti perak dan emas. Kawasan pengeluaran biji timah yang utama ialah Lembang Hitam, Larut, Dingting, Beras yang berada di Perak, serta Sungai Linging, Sungai Unjung yang berada di Negeri Sembilan. Peringkat awal dagangan biji timah adalah untuk bertukar kepada barangan keperluan lain seperti kain, gelas dan money. Orang Cina menggunakan biji timah sebagai kertas bakal sembahyang, manakala orang Eropah menggunakannya sebagai bekal khas rumah. Selain pada itu, ialah perhubungan patron crime. Para pembesar mempunyai tanah yang dihadiahi oleh raja. Rakyat telah bekerja di tanah kepunyaan para pembesar. Sistem serah telah dilaksanakan. Rakyat menyerahkan sebahagian hasil tanaman kepada pemerintah yang telah menyediakan tanah kepada mereka untuk bekerja. Jumlah serahan kepada pemerintah adalah bergantung pada hasil tanaman.
Sistem kera adalah penting dalam masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu melakukan pekerjaan tanpa upah atas perintah raja dan penguasa. Ini adalah untuk melambangkan taat setia, berganting bahu dan setia berkorban untuk negara. Contoh pekerjaan yang dilakukan ialah membina istana, kubur, jambatan dan sistem perairan. Aktiviti perdagang maritim juga merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional pada awal abad ke-15. Menurut Duidat Barbosa yang merupakan pedagang Portugis telah berkata bahawa Melaka merupakan sebuah pelabuhan yang mempunyai bilangan pedagang dan kapal yang terbanyak sekali di dunia. Pada mulanya, Melaka merupakan pulau yang kecil yang menjadi tempat berjual beli dan tidak sesuai untuk pertanian. Kemudiannya, Melaka dialihkan ke tempat lebih luas dan sesuai untuk pertanian, iaitu di Sungai Betang ataupun dikata Sungai Melaka. Mengikut sejarah Melayu, orang Arab mengelak Melaka sebagai Malaka yang bermaksud perhimpunan segala dagang-dagang. Ini bermakna pedagang pelbagai bangsa melakukan aktiviti perdagangan di pelabuhan Melaka. Kemudiannya, dengan kedudukan strategik di Melaka, Melaka semakin berkembang dan diketahui oleh para pedagang dan menjadi pelaburan antara bangsa. Barang yang diperdagangkan adalah seperti timah, cendana, lada hitam, hasil hutan dan sebagainya. Sebelum campur tangan British, masyarakat Melayu tradisional menjalankan hubungan perdagangan dengan negara lain seperti Eropah dan China. Contohnya, Terengganu menjalankan hubungan perdagangan dengan China dengan mengekspor emas, kopi, biji timah dan lain-lainnya. Perkembangan pusat perdagangan membolehkan hasil-hasil hutan dijual kepada pedagang asing. Pembekal bahan-bahan pedagang akan menjadi orang tengah dengan memberi hasil daripada orang asli kepada pedagang asing. Pada waktu itu, perniagaan hasil menggunakan sistem batu dan logam timah dijadikan sebagai mata wang atau ukuran menilai harga. Kecekapan sistem pentadbiran menjadikan Melaka sebagai sebuah pelabuhan terpenting di rantau Asia Tenggara pada abad ke-15. Sistem cukai yang tetap dan adil telah dilaksanakan. Sebagai contoh, 6% dikenalkan oleh kapal asing dan 3% dikenalkan oleh kapal tempatan. Pedagang dari timur seperti Jepun, China, Jawa tidak mengenalkan cukai kerana pedagang timur dikehendaki memberi hadiah. Hubungan diplomatik yang diasaskan dengan negara China memberi jaminan keselamatan ke Melaka kerana hubungan rapat sebuah kuasa besar di rantau Asia Tenggara. Melaka juga menjadi pelabuhan sebagai tempat persinggahan yang mempunyai persediaan yang baik untuk memenuhi kehendak fizikal berdagang. Contohnya, gudang bawah tanah dibina untuk menyimpan barangan-barangan mereka. Kemajuan dan kemakmuran Melaka adalah disebabkan kedudukan geografinya yang strategik. Hal ini adalah kerana Melaka terletak di tengah-tengah perjalanan antara timur dan barat yang dapat menghubungkan antara pedagang-pedagang dari Asia Barat dan Eropah, Asia Selatan, Burma, kawasan serantau di alam Melayu, Indonesia, Asia Timur. Kedudukan strategik di Melaka dan semenanjung tanah Melayu telah memberikan banyak kelebihan dari sudut perdagangan dan kebudayaan. Sebagai konklusinya, sistem ekonomi sara diri dan aktiviti perdagangan maritim merupakan kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional.